Jadi saya nak kupas sikit, apakah itu akhlak? Akhlak dia asal juga daripada perkataan khalaqa. Khalaq ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, ciptaan. Kan? Khalaqal mauta, yang menciptakan. Khalaqa, kalau dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Yang bermaksud Allah yang menciptakan. Akhlak ni kalau dari sudut bahasanya, iaitu satu tingkah laku semula jadi. Semula jadi, bukan dibuat-buat. Yang memang fitrahnya, dia semula jadi, automatik. Bila dia berjalan, dia hulur tangan, dia tunduk. Dia bukan mendongak ke langit. Bukannya bila dia separuh jalan, oi salah ni, dia patah balik, lepas tu dia start balik. Kalau kita tengok anak perempuan kan, ataupun anak lelaki kita berjalan, contoh kan, dia berjalan depan orang tua tu menonong je, lepas tu kita tegur, tunduk sikit, jalan depan orang tua elok-elok, lepas tu barulah dia tunduk. Maksudnya dia terlupa. Itu belum lagi dinamakan akhlak. Maksudnya akhlak ni perkara yang semula jadi dan ia kekal. Dia bukan dibuat-buat dan ia berkekalan pada dirinya. Masya Allah. Time nak minum, dalam apa jua keadaan, tepi jalan ke, shopping komplek ke, bila nak minum, dia memang tak sampai hati minum berdiri walaupun tak ada kerusi. Dia sanggup duduk bercangkung. Dia sanggup jalan jauh sikit nak boleh duduk. Walaupun dalam keadaan dia dahaga sekalipun. Sebab dia teringat memang sunnah Nabi bila minum duduk. Memang ada hadis Nabi yang berperingatan berkenaan dengan makan dan minum jangan dalam keadaan berdiri. Kemudian ada orang bertanya tentang cerita Nabi SAW minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Sebab itu dikatakan hanya air zam-zam saja, ia tidak termasuk dalam makruh ketika minum dalam keadaan berdiri. Tapi diceritakan ketika itu suasana yang panas terik dan juga sangat dahaga. Dalam keadaan kita sekarang minum air zam-zam, baik air zam-zam pun dalam ada apa ni? Aircon, tak ada panas terik, banyak sebanyak-banyaknya ada ni. Sebaiknya kita minumlah duduk. Bukannya bila memang diri ni kita pun buat alasan ikut sunnah Nabi. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita kena tengok kenapa keadaan tersebut berlaku dan sebagainya. Memang lebih afdal minumnya dalam kitab yang ada cerita bab adab makan dan minum ni. Memang Nabi menegur dan Nabi pun memberi peringatan bila makan dan minum dalam keadaan duduk. Belum cerita bab sains. Kalau cerita bab sains lagi lah hebat. Kenapa minum tu biar kena duduk? Ada satu injap yang tertutup bila kita duduk. Yang mana injap itu menapis air itu. Kalau tak air kita minum, injap tu terbuka ketika berdiri, dia direct ke ginjal. Adalah dari sudut sains, boleh carilah Google dalam internet dan sebagainya. Hikmahnya. Subhanallah. Jadi orang yang memiliki akhlak yang mulia, dia pertama semula jadi, dia bukan buat-buat. Yang kedua, ia ciptaan tu, perkara tersebut itu sebati dalam dirinya. Automatik bila dia nak bercakap dengan suami, dia pusing seluruh tubuhnya. Bila suami bercakap, automatik seluruh tubuhnya pusing kepada muka suami dia. Ini akhlak Nabi SAW. Nabi bila bercakap dengan orang, bukan dia pusing muka je. Bukan muka je, seluruh tubuh pun paling. Sebab itu sahabat Nabi bercerita, apabila aku berada bersama dengan Nabi SAW dalam majlis, aku merasakan akulah orang yang paling penting. Sebab Nabi sangat pandai meraihkan semua orang. Kita kan kadang-kadang bila ada tetamu datang rumah, kita lebihkan golongan-golongan tertentu. Kita melebihkan golongan-golongan tertentu. Mungkinlah orang tu ada nama, ada kedudukan. Sampai ada tetamu lain terasa hati. Bahkan tetamu yang lain tu balik pun kita tak perasan. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam satu majlis diceritakan, ini dalam kitab bab akhlak Rasulullah SAW. Apabila ramai sahabat-sahabat Nabi yang sampai, kemudian Nabi mengalukan kedatangan yang pertama. Saya tak ingat Nabi sebut nama siapa yang pertama masuk. Sama ada Sayyidina Bilal bin Rabah, tak siap saya Sayyidina Bilal, ataupun seorang sahabat Nabi yang lain juga, tapi dia miskin. Gambarannya adalah ketika berkumpulnya di rumah Nabi itu ada beberapa orang yang datang. Lepas tu ada juga di kalangan sahabat Nabi yang ada kedudukan di kalangan masyarakat. Maksudnya mungkin pemimpin, orang ternama, macam itulah.
Kemudian Nabi mengalukan kedatangan tu dimulai dengan seorang sahabat Nabi yang miskin, yang tak ada kedudukan, tak ada pangkat. Mungkin Sayyidina Bilal, wallahualam, saya lupa. Sehingga kan sahabat Nabi yang ada kedudukan tadi tu, dia terasa hati. Dia terasa hati, Masya Allah. Lalu dia berkata kepada kawan sebelah. Soalannya dia berkata, kenapa? Maksudnya kenapa Rasulullah tidak mengalukan dia dulu, sedangkan dia ni pemimpin dan masyarakat ni. Tapi dia bukan cakap pada Rasulullah, dia bercakap kepada sahabat sebelah lagi. Kemudian sahabat ini pun menegur dia. Ini sahabat yang baik menegur. Lalu sahabat ini pun menegur. Saya tak ingat sahabat Nabi ni Sayyidina Umar ke, tapi cerita tu memang jelas dalam ingatan saya daripada riwayat yang sahih. Sahabat Nabi kata, berhati-hatilah wahai sahabatku, sesungguhnya perasaan kamu itu jauh lebih dahsyat. Maksudnya dia tegur perasaan tu. Perasaan dia ni hebat. Kenapa Nabi tak alukan dia dulu? Nabi alukan sahabat tu. Lalu dia tegurlah apa perasaan sahabat tu. Maksudnya Nabi SAW bila dia meraihkan sahabat, dia tak pilih bulu. Dia tak pilih ini kedudukan, ini ada pangkat, ini orang kaya. Tak. Dia sama rata sahaja. Sehingga kan ada sahabat sedemikian terasa hati. Subhanallah. Okey, Mak Teh kata nak kena habiskan dah. Okey, tapi Mak Teh, saya nak habiskan hadis Nabi ni, boleh ya? Habiskan bab ini. Imam dah sampai. Yang nak merasmikan. Okey. Tapi kita kan kalau ikutkan 10.30, saya harap Imam boleh tunggu sekejap ya. Kita nak habiskan bab ini saja. Nak habiskan bab ini saja. Okey. Tetapi ada tiba-tiba tetapi kan. Sebab ada orang kata, Ustazah, kalau saya buat-buat tu hipokrit ke? Tak hipokrit. Contohnya, kita depan orang minum duduk. Bila kat rumah, minum berdiri. Depan dalam majlis, cakap lembut. Lembut sampai kata, ya Allah lembutnya dia. Kat rumah, satu rumah bergegar. Pagi suami tingkat atas, tempik je. Bang, makan ada siap ni. Bang, bangun. Oh, contohlah kan. Sebab dia dah turun. Dia kata, Ustazah, macam mana tu? Saya kata, itu bukan hipokrit. Itu pandai bawa diri. Takkan nak bertempik juga depan khalayak ramai. Saya, Ustazah, kalau kenduri ke main, makan tu lembut. Kat rumah, saya gelojoh sikit. Saya kata, maksudnya ialah, kita belum memiliki akhlak. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia ni, ia sebati. Kita berpindah tempat, sama ada seorang ataupun di khalayak ramai, kita sama, tak berubah. Itu betul-betul akhlak. Sebab itu bila Nabi sebut kedudukan akhlak yang mulia, tinggi sangat makam dia. Sampai menyamai orang yang solat malam, berpuasa. Sampai orang paling rapat dengan Nabi SAW. Sebab itu kalau kita nak tahu kita ni betul-betul tak memiliki akhlak yang mulia, kita punya perangai ketika seorang dengan khalayak ramai sama. Sebab itu ada ulama kata, nak tahu kita ini ada tak masalah penyakit hati riak, akhlak kita di rumah seorang diri sama ketika kita di khalayak ramai. Tapi kalau khalayak ramai kita berubah, elok pula jalannya, elok pula bercakapnya, tapi bila di rumah lain, maka kita ada penyakit riak. Riak ini apa? Buat sesuatu untuk dipuji manusia. Buat sesuatu kerana manusia, bukan kerana Allah. Seseorang bila dalam rumah seorang, suami pun tak ada, anak pun tak ada, elok dia. Minum pun baca Bismillahirrahmanirrahim, minum elok. Walaupun seorang diri kat rumah, duduk elok, dia baca Quran, tak ada orang tengok. Maksudnya dia memiliki akhlak yang mulia paling utama dengan Allah. Tapi ramai manusia hanya mampu memiliki akhlak mulia dengan manusia. Bila ada manusia baru dia jaga. Dia lupa yang menilai, beri pahala daripada akhlaknya. Yang catat baginya akhlak adalah Allah, bukan manusia yang catat. Sebab itu kalau kita nak memahami maksudnya hadis ini mendalam, sampai macam tu sekali makam akhlak mulia, sampai menyamai orang yang ahli siam, ahli qiyam. Sebab bukan mudah nak memiliki akhlak khuluq semula jadi dan kekal sebati dalam dirinya tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, kita nak tutup dah ni, tinggal 5 minit lagi. Okey, saya baca seorang je sebab nak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Tirmizi. Antara orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling berlemah lembut dengan keluarganya. Masya Allah. Nabi sebut orang yang paling sempurna iman, orang yang paling baik akhlaknya
dan orang yang paling lemah lembut dengan keluarga, iaitu orang yang paling baik akhlak dan lemah lembut dengan keluarganya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, hadis yang terakhir. An Muaz bin Jabal qala akhiru ma awsani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wada'tu rijli fil gharzi an qala ahsin khuluqaka linnasi ya Muaz bin Jabal. Subhanallah. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, perkara terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada saya ketika saya sudah meletakkan kaki saya di atas pemijak kaki pada tunggangannya, wahai Muaz bin Jabal, perelokkanlah akhlakmu kepada manusia. Allahu Akbar, subhanallah. Itu antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara yang terakhir yang Rasulullah nasihatkan. Sebab itu bila Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, Nabi bersabda hadis yang sahih, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Dan cuba kita tengok ayat yang terakhir ni dalam buku ni, buku Sahabat Dunia Akhirat ya, sahabat-sahabat sekalian. Buah daripada ibadah adalah akhlak. Siapa yang tidak menjaga akhlaknya, dia sedang merosakkan ibadahnya. Subhanallah, kalau pada sebatang pokok, muslimat sekalian, akar itu adalah akidah kita. Kalau akidah kita kuat, subhanallah, datang apapun ujian, cabaran, kalau akidah kita kuat, tak akan tercabutnya. Subhanallah. Hasil daripada akidah yang benar akan terhasillah batang pokok tu kan. Batang itulah umpama seperti ibadah yang benar. Tapi kalau akidah tak benar, ibadah pun rosak. Subhanallah. Akidah dan benar, akidah dan sahih, naiklah batang yang benar. Kita pun solat dengan betul kan, kita puasa dengan betul, rukunnya, syarat wajibnya, syarat sahnya dan sebagainya. Kita hiaskan pula dengan sunat-sunatnya. Masya Allah. Hasil daripada keduanya adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik pada sebatang pokok ibarat seperti buah. Masya Allah. Saya nak tanya, kalau ada satu pokok, buahnya tiap tahun rosak, sama ada buah tu jadi berulat ataupun masam tu biasa berulat, kita buat apa pada pokok tu? Tebang dan tanam pokok baru. Sebab kalau akar dah rosak, dia daripada akar lagi tu dah berulat, batang, memang buah asyik berulat saja. Jadi begitulah ibaratnya, kalaulah akhlak kita buruk, akhlak tak elok, itu menunjukkan ataupun itu satu kayu ukur, justifikasi kepada ada masalah dengan ibadah, ada masalah dengan akidah. Sebab itu bila Nabi sebut aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, orang yang memiliki akhlak yang baik, sopan santunnya, jaga lidahnya, jaga matanya, jaga telinganya, subhanallah, itu sebagai petunjuk dia ibadahnya pun baik, akidahnya pun baik. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca baru 2 bab ya. Cuba tengok bukunya ada berapa bab. Ada 47 sahaja. Jadi sebenarnya memang tak cukup ni 2 hari ni. Tapi insyaAllah pada kita cuba laju-lajukan ya. Jadi kita tangguhkan dulu tepat pukul 10.30. Alhamdulillah, Allah bagi kuat, Allah ya qawi beri kita kekuatan untuk sama-sama menghabiskan lebih kurang 2 jam bersama ini. InsyaAllah berhenti rehat sekejap 10.30 hingga pukul 11, menyambung semula pukul 11. Jadi saya tangguhkan dengan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Sahabat-sahabat di live, jadi kita akan sambung balik pukul 11. Nanti kita akan buka balik live kita ya, insya-Allah. Ini tak.